suruhlah si Usuk pergi beli. Adik kau tu pagi-pagi dah merayap. Nak suruh macam mana? Yelah. Nah, ambil duit ni. Beli apa tadi, Mak? Lah, gula kilo. Dah cepat sikit. Lah, begitu kuat aku koko. Siapa boleh tak keluar dari keburu dia? Ini sudah menganggap peraturan alam ni. Oh, patutlah. Dia pakai jam loceng pula. Tak apa. Nanti kau. Apa jam ni? Berapa kali nak berbunyi ni? Patutlah ada malaun rupanya yang usik. Selamat pagi. Jangan marah, guraunya. Asyik aku. Macam tak ada orang yang boleh diharap di kedai. Macam ni boring lah hidup aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tu? Ronda kampung. Good morning, Uncle. Morning. Budin. Apa khabar? Pagi-pagi sudah mari? Khabar baik, Uncle. Budin, mau beli apa? Bagi gula pasir 1 kilo. Hai. Wah, Uncle. Pagi-pagi lagi Uncle dah busy. Biasalah, Budin. Uncle cari makan dengan berniaga. Kalau Uncle tak bikin ini macam mana mau bagi anak bini makan? Betul tu, Uncle. Kita kena rajin berusaha untuk meninggikan lagi ekonomi keluarga. Betul tak, Uncle? Betul. Budin, banyak apa nak cakap? Biasalah tu, Uncle. Budin, Uncle cakap jangan marah ya. Budin bila lagi mau berusaha cari kerja? Ni sedang berusaha lah, Uncle. Saya sedang berusaha cari kerja lah ni. Benci betul aku kalau orang bangkit-bangkitkan isu tentang kerja ni. Macamlah aku ni pemalas. Geramnya aku. Tak boleh lah orang nak ronda-ronda sikit. Ada saja ragamnya. Ikutkan hati lah anak motornya aku buat, Kang. Sabar bang. Apa pasal bang? Motor yang tak bersalah tu ditendang-tendang. Ada problem ke? Tak salah kata kau. Ini dah masuk kali ke-4 juta dia buat ragam. Bila sesekali aku nak ronda-ronda, ada saja problemnya. Mana aku tahu. Sabar bang. Sabar tu separuh pada iman. Mari saya tengok apa masalahnya. Kamu pandai betul motor ke, Budin? Pandai tu tidaklah. Tapi pengalaman sikit-sikit ada. Wah, tak sangka. Kamu ada kemahiran, Budin. Biasalah tu. Saya ni bukan suka sangat tunjuk bakat. Abang jangan risaulah. Biar saya uruskan masalah ni seorang. Kalau gitu, biar aku berehat sediakan bawa pokok. Alright, jangan risau. Semuanya ditanggung beres. Dalam sedikit masa lagi. Bukan susah nak betul-betul ni. Pertama, kita mesti cari punca masalah ni. Kemudian, kita betulkan. Itu saja. Harap-harap Budin dapat betulkan motor tu. Kalau hantar kedai, dah tentu 30-40 ringgit aku kena. Banyak masalah motor ni. Ini semua kerana tak dijaga dengan baik. Tahu naik je. Rasa lama juga aku telinga ni. Apa khabar dengan motor aku tu? Mak! Ya Allah! Apa dah jadi dengan motor aku? Budin, apa kau dah buat dengan motor aku tu? Abang tak nampak ke saya sedang cari punca masalahnya? Punca masalah apa? Motor aku ni tak boleh start. Mungkin sebab pelak atau pemerintah kotor tu je. Yang kau baraikan motor aku ni buat apa? Kau ni kerti atau tak tentang baik motor ni, Budin? Mana aku kerti betul motor? Aku bukan ada latihan formal. Habis tadi kau cakap ada pengalaman. Pengalaman membarai kan adalah. Kemudian orang lain datang betul dan pasang semula. Nanti kalau aku jumpa asing kedai motor, aku suruh dia datang sini ya. Tak payah. Kenapa Tuhan ketemukan aku dengan budak Budin tu pagi ni? Apa dosa aku?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak bertuah ni. Apa kena kamu, Budin? Alah, ada masalah negara tadi. Budin tolong selesaikan. Masalah negara apa? Masalah kamu sendiri tak terurus. Jangan buat kerja tak senonoh, Budin. Kamu tu dah besar panjang, Budin. Lagi mak dan abah masih hidup, bolehlah kamu gantung. Cubalah kamu fikir baik-baik, Budin. Buatlah kerja-kerja yang berfaedah. Mak tengok kawan-kawan sebaya kamu semua dah kerja baik-baik. Tapi kamu tak. Kongsiannya aku. Tak ada topik lain ke? Itu pula. Hello, Brother Budin. Nak ke mana tu? Sejak bila kau busybody ni? Tak adalah. Nanti kalau mak tanya, Yusof nak jawab apa? Bagi tahu je lah. Abang Budin ada mesyuarat tergempar wakil-wakil kampung. Habis je mesyuarat nanti, Abang Budin balik. Kamu jangan tambah-tambah pula. Mesyuarat tergempar wakil-wakil kampung? Sejak bila pula Abang Budin masuk politik? Kau boleh tengok orang relax sikit. Ada je nak tanya mana. Hidup aku ni kadang-kadang rasa terkongkong. Mentang-mentanglah aku ni menganggur. Semua pandang aku macam tak guna. Malam. Tetapi mereka belum kenal siapa Budin lagi. Aku akan buktikan kepada mereka yang telah salah anggap aku selama ini. Aku akan buktikan bahawa aku juga boleh berdikari. Di kawan-kawan aku yang lain begitu dipandang. Aku akan ubah cara hidup aku mulai sekarang. Uncle Lim. Uncle Lim. Siapa tu? Oh, Budin. Apa? Mau beli ais kah? Uncle, saya nak cakap sikit. Ayah, marilah sini. Apa berdiri jauh-jauh? Engkau punya mata sama telinga bukan ada baik lagi. Semua sudah condemn. Marilah sini. Budin. Apa mau cakap apa tadi sama Uncle? Saya mau cari kerja lah, Uncle. Apa kerja pun tak apa. Asalkan ada upah. Ayah, banyak bagus tu. Income to the right place lah. Uncle punya di sana sudah 1 minggu tak lah mali kerja. Mai ikut Uncle pergi belakang. Buat kerja apa, Uncle? Ini kerja semua orang boleh bikin. Salah susah. Jadi punya kerja, orang kasih cuci bersih-bersih semua tu. Kerja cuci pinggan? Boleh bikin dah? Atau tak boleh? Boleh. Uncle jangan risau. Ini kerja saya sudah ada banyak pengalaman. Bagus. Kalau macam tu, bila Budi boleh start kerja? Sekarang juga saya boleh start kerja. Berapa upahnya, Uncle? Lu bikin tu kerja, Uncle mau tengok dulu. Nanti kita cakap pasal upah. Boleh? Alright, no problem. Budin kasih habis tu kerja. Uncle duduk depan tengok customer. Cuci pinggan lah. Untuk permulaan kerjaya aku. Mana tahu satu hari nanti aku disuruh cuci kapal terbang. Baru kelas, Dad. Aduh, banyaknya. Berapa hari punya pinggan ni? Ayo, ya. Budin, jangan kau cuci pinggan banyak. Nanti jatuh. Jauh. Relax lah, Uncle. Ini perkara biasa je. Saya jangan begini macam tu, Budin. Relax lah, Uncle. Jangan panik. Ayah, Budin. Jangan main. Jangan main lah, Budin. Ini tu kan mana? Gue keluar ni. Sorry, Uncle. Tak sengaja. Sabar, Uncle. Kau! Taklah guna punya budak.
banyak padu. Kata banyak bantai. Tapi sudah kesian tu saya punya bisnes juga. Oksigen. Alah penatnya. Semput aku. Hello, brother. Ma! Relax lah, brother. Kenapa mencungap-cungap ni? Lari dia siapa? Polis ke? Polis? Hai, tengok kaki dulu, Beb. Gua tengah kejar satu kumpulan tukang pau tadi. Tapi terlepas. Wah, tu sudah kira terror tu. You kerja dengan syarikat security mana? Gua tak kerja dengan mana-mana syarikat. Cuma part time suka-suka saja. Ish, apa buat kerja macam tu? Buang tenaga je. Jom ke sana. Apa kata kita bincang sikit pasal bisnes? Ini kawan kita. Nama dia Bozo. Silakan duduk. Nama siapa? Nama saya Bodin. Orang panggil Mike Hammer. Wah, nama macam hero dalam TV je. Biasa je lah tu, bang. Apa ada pada nama? Encik Mike ni pernah kerja sebagai bonzer tak? Kerja bonzer tak pernah. Tapi bawa bulldozer tu pernah lah. Macam mana kerja bonzer tu? Kerja senang je. Kerja tengok orang je. Dan jaga keamanan. Macam kerja polis saja tu? Ya. Lebih kurang macam tu lah. Encik Mike berminat ke? Encik ni menawarkan saya bekerja ke? Sudah tentu. Dengan pengalaman yang Encik Mike ada, kerja-kerja macam ni memang sesuai untuk Encik Mike. Wah, kalau begitu, bila saya boleh lapor diri, Encik? Malam ni, jam 9 tepat. Dan jangan datang lambat. Kerja malam? Apa aku nak cakap dengan mak ni? Kalau dia tanya malam-malam aku keluar ni, masa dah dekat dah ni. Kenapa pula jam dalam bilik si Budin berbunyi? Aduh, masa dah tiba. Gamble je lah aku ni. Mana pula si Budin nak pergi malam-malam ni? Budin, kamu nak ke mana tu? Ada mesyuarat, Mak. Mesyuarat apa pula? Mesyuarat tergempar, Mak. Sejak bila kamu ni pandai memesyuarat? Sejak saya dilantik jadi ketua pemuda. Tahu Mak, Wahab di kampung yang menjadi ketua pemuda. Dia dah tak jadi lagi, Mak. Dia dah pindah ke Kuala Lumpur kerja kat Kilang Roti. Betul ke Budin? Tak baik tipu-tipu Mak. Apa pula tipu? Okeylah, Mak. Udin dah lambat ni. Banyak sangat soal mak aku ni. Orang dah lah lambat ni. Nanti kena buang kerja pula. Waduh, cantiknya tempat ni pada waktu malam. Baru ada kelas kerja tempat macam ni. Hello, Encik, saya dah datang untuk kerja sini. Dah sampai pun dia. Mari sini, Mike. Gitulah, saya suka sikap kerja yang datang tepat pada waktu ini. Saya harap Encik Mike kekalkan. Biasalah tu, Encik. Dekat mana saya nak mulakan kerja saya, Encik? Relax dulu. Tak perlu berapa-apa. Kita sembang-sembang dulu. Memang, kamu ni orang kuat bekerja. Tak sabar-sabar lagi. Ya, Encik Mike? Biasalah tu, Encik. Selamat malam, Cik. Sudah masuk? Aku kalau jumpa seseorang dengan jantan lain lagi malam ni, mampus aku kerjakan. Selamat datang, Cik. Sudah masuk? Tepi kau.
Itulah kerja kamu. Kalau macam tu, lebih kurang kerja macam jaga store lah, Encik. Lebih kurang macam tu lah. Alamak, Datuk. Apa hal pula ni? Badigul, berapa kali aku dah bilang jangan kacau sauda. Ayo, apa lagi Cik Mat? Pergi bereskan mereka. Jangan bagi mereka buat kacau kat sini. Beres apa, Cik? Mereka sedang gaduh tu. Kan lebih baik kita panggil polis saja. Lagipun, Cik cakap tadi kerja saya jaga je. Jangan banyak soal, Cik Mat. Ini juga satu dari pekerjaan kamu. Pergi bereskan. Kalau tidak, saya bereskan kamu pula nanti. Macam mana ni? Gamble je lah. Abang, berhenti. Jangan bergaduh. Hai Semen, ini yang aku tak gemar ni. Apa lagi, Beb? Belah apa? Tunggu lagi. Biar Cik Mat yang uruskan. Aduh. Kalau macam ni lah kerjanya, baiklah aku nak getah lagi baik. Hoi, berhenti. Apa hal pula ni? Dia start dulu, Cik. Apa pula aku start dulu? Engkau yang gatal-gatal usik girlfriend aku dulu. Hello, Beb. Let's chow dari sini. Reputasi kena jaga. Jangan sampai tercemar. Adik, jangan duduk kat situ. Jomlah. Adik sebenarnya telah dipedaya oleh 2 ekor bonza tu. Termasuk kamu dan 14 orang bulan ni berhenti kerja. Sebab tak tahan kena tangkap polis. Betul tu, Kak. Saya memang nak berhenti kerja. Mana boleh tahan? Bila orang gaduh, kita kena join pula. Cakap mula-mula jadi jaga je. Ini tidak, jadi bukan gaduh pula. Bergadai nyawa. Sabar, adik. Nasib baik adik sedang. Kita nak pergi mana ni, Kak? Rumah kakak? Tak nak lah, Kak. Teganglah. Saya tak biasa pergi rumah orang ni. Habis, kamu nak berdiri kat sini? Kalau polis dicari, kamu nak serah diri? Tak nak lah, Kak. Kalau gitu, jom ikut kakak naik atas. Kita relax-relax dulu. Bila keadaan dah reda, adik boleh dah balik. Ni lah rumah kakak. Rumah orang bujang. Jom masuk. Besarnya. Kakak duduk seorang je ke? Tak, duduk dengan 20 orang. 20 orang? Tak adalah kakak temberang. Sebenarnya kakak duduk seorang aja. Tak suka ramai-ramai. Adik ni kakak tengok budak baik. Kenapa tak cari kerja lain? Macam serani ke? Office boy ke? Bukan tak nak, Kak. Tetapi tak diberi peluang. Saya dah cuba macam-macam. Tetapi akhirnya balik kampung. Kat bawah ketiak mak juga. Mungkin saya ni layak jadi wakil rakyat kampung agaknya. Jadi mengapa tak cuba jadi wakil rakyat? Jadi wakil rakyat? Tak boleh, tak boleh. Nanti banyak orang-orang sakit hati. Kak ni sebenarnya kerja sebagai apa kat tempat tu? Pelayan tetamu. Pelayan tetamu? Kerja macam mana tu, Kak? Kamu ni banyak sangat soal. Saya ni mungkin budak kampung kolot, Kak. Tetapi saya tak lupa apa pesan mak bapak saya. Okey. Kakak janji. Mulai hari ni, kakak tak usik benda-benda tu lagi. Kakak janji. Baguslah macam tu, Kak. Kalau kakak dah insaf, saya bukan nak biji bodi, Kak. Tetapi sebagai orang Islam, saya wajib tegur. Baiklah, Kak. Saya tak boleh lama kat sini. Biarlah saya balik dulu. Duduklah lama sikit. Teman kakak. Tak boleh, Kak. Nanti apa pula kata orang? Kena fitnah pula kita nanti. Baik, Kak. Baik, Dedek. Adik ni jujur orangnya. Tak pernah kakak jumpa. Saya balik dulu, Kak.
Besok jumpa kakak, Dek. Tengoklah Kak. InsyaAllah kalau saya tak lupa. Itulah ceritanya Mak. Budin minta ampun kat Mak. Lain kali Budin tak buat lagi. Baguslah gitu. Kurang-kurangnya kamu dah cerita sebenarnya pada Mak. Taklah Mak risau. Kamu dah dewasa, Budin. Segala tindakan yang kamu buat tu harus fikir masa-masa. Dan jujur pada yang kamu lakukan. Baru orang pandang mulia pada kita. Budin faham Mak. Esok-esok Budin takkan buat perkara yang sama lagi. Budin berjanji. Mak maafkan Budin tak? Memang dia Mak maafkan. Mak sayang kamu ni, Budin. Kamu jangan lupa tu. Hello, Abang Budin. Mana mau pergi? Ayo, apa ni Abang Budin? Mau bunuh orang kah? Sorry Zin, aku dah lambat ni. Yes, pergilah mabuk. Tak ada guna punya Abang Budin. Kakak, oh kakak. Itu tak berkunci. Ya Rabbi, apa dah jadi ni? Astagfirullahalazim. Kakak. Memang payah bagi kakak untuk berubah. Janji kakak tak boleh pakai. Apa nak jadi dunia ni? Adik, kamu tahu tak tuan punya bangunan ni tinggal di mana? Tuan punya bangunan. Ya, tuan punya bangunan ni tinggal di mana? Baru saya teringat. Dia duduk kat rumah nombor 007. Terima kasih, Adik. Kamu dah dewasa, Budin. Segala tindakan yang kamu buat tu harus fikir masa-masa. Dan jujur pada apa yang kamu lakukan. Baru orang pandang mulia pada kita.